Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di Langkawi Archery. Semoga sahabat-sahabat pemanah, tak kira sama ada memanah tradisional, recurve ataupun compound, sentiasa sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam video yang lalu saya telah buat mengenal istilah-istilah busur dalam bahasa Arab berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab memanah. Jadi dalam kesempatan kali ini insya-Allah kita akan mengenal pula bahagian-bahagian anak panah dalam bahasa Arab sebagaimana yang dipakai di dalam kitab memanah Muslim. Terlebih dahulu kita kenal dulu anak panah. Anak panah itu terbagi ada dua. Yang pertama menggunakan kayu, iaitu anak panah natural dan anak panah moden ya. Jadi kita kenal dulu untuk pemula-pemula. Ada anak panah yang menggunakan fiberglass. Ini adalah anak panah fiberglass yang mana anak panah ini sedikit lebih berat dan mudah patah. Apabila kita tembak banyak kali di target dan anak panahnya berkumpul, dan apabila berlaga mengakibatkan anak panah tersebut patah ataupun pecah. Ya. Ini adalah anak panah fiberglass. Ada juga yang menggabungkan fiberglass dan carbon. Ini dipanggil mix carbon. Dan ada juga yang pure carbon. Ini adalah pure carbon. Jadi apa yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan sebelum latihan memanah ataupun selepas latihan memanah, hendaklah kita memeriksa peralatan kita bagi memastikan tidak ada kerosakan dalam peralatan kita. Jika dalam untuk urusan anak panah, pastikan kita memeriksa anak panah kan? Tidak ada keretakan. Yang pertama, jika tidak kelihatan, kita cukup pegang dan dekatkan di telinga, kita gerak-gerakkan. Ya, kalau misalnya ada bunyi retak, dia akan berbunyi. Jadi jangan dipakai. Anak panah yang rosak jangan dipakai. Contoh ini anak panah yang telah rosak, dia pecah. Jangan dipakai. Sebab apabila retak, apabila kita melepaskan anak panah, dia akan mengakibatkan pecahan yang lebih besar dan boleh menikam tangan kita. Yang kedua, kita pastikan juga matanya dalam keadaan ketat. Kita pastikan juga pelepahnya tidak terbuka. Jadi kita boleh lihat di sini diikat dengan getah ataupun selotip. Kerana apabila terbuka, bahayanya ialah apabila kita melepaskan anak panah, pelepah yang terbuka tadi boleh menikam jari kita. Ini bahaya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita periksa apa yang terjadi di anak panah kita. Dan untuk anak panah kayu, dia juga ada menggunakan kayu, contoh di sini kayu meranti putih, ada menggunakan kayu cedar, kayu ramen, dari buluh, ada juga dari pine. Jika anak panah moden, ia melibatkan spine. Contoh di sini 400 spine. Semakin kecil angkanya, 300 semakin keras, 200 semakin keras. Jadi bila kita pakai anak panah yang 500 spine, 600 spine, anak panah tersebut semakin lembut. Yang perlu kita perhatikan apabila kita memakai LBS yang tinggi di dalam sesebuah busur, elakkan memakai anak panah yang lembut. Kerana apa? Apabila kita melepaskan anak panah, pergerakan arrow tadi, dia tidak akan dapat mampu menampung tekanan yang kuat dari busur LBS tinggi, dan apabila dia bergerak, anak panah tersebut akan patah dan boleh mencederakan tangan kita. Baik, untuk anak panah, ini anak panah. Keseluruhan anak panah itu dipanggil as-sahmu. Keseluruhan anak panah dipanggil as-sahmu untuk sebatang anak panah. Jika banyak dipanggil as-siham. Jadi satu dipanggil as-sahmu, banyak dipanggil as-siham. Untuk hujung mata panahnya dipanggil as-sirbah. Boleh juga dipanggil dengan an-naslu ataupun dipanggil an-nasal. Ini adalah mata anak panah. As-sirbah, an-naslu, an-nasal.
Untuk batang anak panah sahaja, shaft ya. Batang anak panah dipanggil al-khashab. Batang ni saja dipanggil al-khashab. Untuk bahagian memasukkan tali, bahasa moden dipanggil knob. Ni ujungnya di sini dipanggil al-fard. Al-fard, ada juga yang memanggil dengan al-fuq, boleh juga dipanggil dengan al-fuaq. Ni bahagian knockingnya. Bahagian feathernya dipanggil ar-ris. Ar-ris. Ini bahagian feathernya dipanggil ar-ris. Kemudian ada tambahan, di tangan saya ini tamring. Tamring yang dipakai oleh pemanah dalam membantu menarik tali. Ini dipanggil zigir. Zigir. Okay. Di dalam anak panah juga kita ada perbezaan. Contoh yang ini. Ini terbuat daripada plastik. Ini terbuat daripada plastik. Kerana itu dibezakan satu warna di sini dan dua warna yang berbeza. Bertujuan apabila seseorang itu memanah, warna yang berlainan ini akan menghadap ke luar. Ini untuk mengelakkan dua lagi feather ini menyentuh handle dan mengganggu perjalanan anak panah. Ini khusus bagi yang plastik. Tetapi apabila kita menggunakan daripada bulu, ini dia ada yang dari bulu ayam Belanda, ada yang dari bulu itik, ya. Sebenarnya tidak ada masalah sebab sifat bulu itu sendiri lembut. Jadi apabila dia lalu melalui handle, melalui busur, tidak mengganggu pergerakan anak panah itu sendiri. Ada juga yang memasang feather. Misalnya kalau di sini kita boleh lihat perbezaan. Yang ini jaraknya hampir dekat dengan al-fard, yang ini lebih jauh. Tujuan dipasang lebih jauh ini adalah untuk membantu biasanya dalam latihan fast shooting. Ini saya pasang lebih kurang 2 inci untuk memudahkan kita mengambil anak panah tanpa merosakkan bulu. Jadi apabila di quiver, kita hanya capai saja. Capai, tarik. Di samping itu juga kita boleh memasang al-fard. Di al-fardnya kita masang knocknya dengan knock yang sesuai untuk fast shoot. Ini adalah contoh fast knock keluaran dari Turki, Koch knock ni. Ini Koch knock. Kita juga ada V-knock dan kita juga ada Y-knock. Dia ada banyak lagi jenis. Dan kawan-kawan ada yang berminat, boleh juga kita design anak panah kita sendiri. Contoh yang anak panah ini diwarnakan dengan warna hitam, feathernya warna hitam, warna merah, tengahnya warna kuning keemasan dan putih. Jadi anak panah ni diberi nama Langkuit. Ada juga yang didesain dengan warna hijau. Warna hijau, bulu merah, kekuningan di sini. Jadi ini kami beri nama Nuri. Ada juga hanya seperti warna helang biasa dengan kemasan warna coklat, hitam, bulunya putih, hujungnya putih dan pengikat feathernya warna kuning. Kami panggil helang. Ini mengikut konsep. Ini bebas untuk kawan-kawan buat mengikut cita rasa kawan-kawan sendiri. Masalah spine hanya berlaku untuk busur moden. Busur moden ini termasuklah juga busur AFG. Walaupun hakikatnya busur tersebut tradisional, tetapi maksud saya pembuatannya. AFG, busur hybrid ataupun busur laminated, perlu diperhatikan juga masalah spine sebab apabila spine yang terlalu ringan akan menyebabkan busur kita itu semi dry fire. Lama kelamaan busur kita akan rosak.
Ini berbeza apabila kita menggunakan busur komposit. Yang ini busur yang benar-benar dipakai, yang dibahas sesuai di dalam kitab. Perbahasan spine tidak ada di dalam kitab. Itulah sebabnya kenapa busur komposit itu bebas untuk memakai anak panah walaupun anak panahnya under spine. Artinya busur komposit itu lebih rasak. Jadi sekian saja untuk kali ini. Moga dapat bermanfaat. Info ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Semoga sentiasa istiqamah, sentiasa sihat dalam keadaan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.